Bismillahirrahmanirrahim. Bila isteri kecewa dengan sikap suami, suasana rumah tangga boleh menjadi sangat tidak harmoni. Kekecewaan itu jangan dibiarkan berlarutan ibu-ibu. Kesannya tentu menjejaskan kestabilan emosi. Kalau kestabilan emosi ibu terganggu, macam mana nak uruskan keluarga? Jadi apa nak buat? Saya sarankan begini. Yang pertama, istighfar. Lafaznya begini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon keampunan Allah dan aku bertaubat kepadanya. Bila kita ada masalah, mohonlah keampunan Allah. Tunggu. Sekarang ni, isteri yang kecewa dengan sikap suami tahu. Suami tu yang selalu tak menghargai isteri. Kenapa pula isteri yang kena istighfar? Sebab ini formula dari Al-Quran. Bila ada masalah, sebaiknya istighfar. Kata Allah dalam surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat yang ke-30, musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri. Jadi, sebab itulah, walau apapun masalah yang kita hadapi, yang pertama sekali, kita kena istighfar. Kita kena minta ampun dengan Allah di atas segala salah dan silap kita selama ini. Yang kita sedar, yang kita tak sedar, semuanya. Hakikatnya kita ni semua adalah hamba Allah yang sangat banyak berdosa, tapi mungkin kita tak perasan. Yang kedua, muhasabah diri. Untuk selesaikan apa-apa masalah, kita mesti kenal pasti puncanya. Jadi, apa puncanya yang menyebabkan ibu kecewa? Untuk bermuhasabah, kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Dan yang ini pasti sedikit sukar. Ia memerlukan kekuatan. Yang lebih mudah kan adalah melihat kesalahan orang lain. Tapi, kalau punca yang sebenarnya adalah dari diri kita sendiri, macam mana? Kalau kita hanya melihat kesalahan orang lain, macam mana nak ubat kecewa tu? Contohnya begini. Katakanlah, kita tak puas hati kerana suami tak bagi kita perhatian. Dia selalu sibuk dengan urusan kerja. Balik rumah pun dah lewat malam. Bila dia balik, dia dah terlalu letih untuk buat apa-apa selain makan dan tidur. Jadi, siapa yang nak berbual-bual dengan kita isterinya? Fitrah isterinya perlukan teman bicara sebagai memenuhi keperluan emosi. Tapi suaminya pula terus tidur. Lena pula tu. Kenapalah suami jadi macam ni? Adakah dia ni memang sejak azali seorang yang workaholic? Terlalu banyak bekerja sehingga mengabaikan keperluan lain? Atau dia jadi terlalu rajin bekerja kerana ibu yang minta dibelikan macam-macam. Gelang barulah, sofa barulah, handphone barulah. Awalnya pendapatan suami tu cukup-cukup je. Dan dia juga nak lebih menghargai ibu. Jadi bila ibu minta dibelikan macam-macam, suami perlulah bekerja lebih gigih untuk memenuhi permintaan ibu. Maaf ya Bu, muhasabah diri ni memang bukan mudah. Tapi perlu dilakukan. Kalau inilah puncanya, mungkin ibu boleh mengubah gaya hidup dengan lebih mensyukuri segala apa saja yang telah ada. Lupakan tentang handphone baru tu. Handphone lama kan masih elok. Yang lebih penting, bila ibu perlukan teman bicara, suami selalu ada. Perhatikan juga kalau ibu ketagihan online shopping. Kalau tak beli pun, mesti nak browse juga. Berjam-jam pula tu. Atau ketagihan WhatsApp. Sekejap-sekejap tengok handphone. Sekejap-sekejap tengok handphone. Cuba kita cek. Kalau kita ada habit yang sebegini, apakah ini memberi kesan yang negatif kepada keluarga sehingga mungkin suami tak lagi memberi perhatian kepada ibu? Yang ketiga, apakah faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab ibu kecewa dan apa yang boleh dibuat? Mungkin suami mengabaikan solat, sedangkan ibu sangat mengharapkan suami menjadi imam ketika di rumah. Mungkin suami suka mencari salah. Ada saja yang tak kena dan ibu dah penat mencuba memberikan yang terbaik, tetap ada saja salahnya. Atau suami sangat kedekut kalau bab berbelanja untuk keluarga. Kalau untuk isteri dan anak-anak, ini tak boleh, itu tak boleh. Sedangkan suami selalu saja membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Atau suami selalu membandingkan ibu dengan wanita-wanita lain. Seperti ibunya lah, kakaknya lah, ipaduai dan selalunya lah. Ibulah yang teruk, ibulah yang tak pandai, ibulah yang masak tak sedap, ibulah yang tak cantik, etc. etc.
Macam mana kalau suami terlalu akrab dengan handphonenya pula? Sampai masuk ke tandas pun nak bawa handphone. Mungkinkah suami ketagih main game di phone? Atau dia terlalu mengikuti perkembangan berita semasa? Atau, ada sebab-sebab lain? Okey. Kita memang perlu bersangka baik. Tapi pada masa yang sama, bersangka baik ada hadnya. Tapi ibu, tenang-tenang aja ya. Jangan cepat marah. Jangan cepat melenting. Jangan buat apa-apa yang mungkin membahayakan diri dan keluarga. Kerana ibu sentiasa ada Allah yang maha mendengar segala rintihan hati dan yang maha mengawasi. Kalau puncanya seperti yang saya sebutkan tadi dan ibu dah pernah cuba menasihati tetapi tiada apa-apa perubahan dari suami, mungkin ibu perlu berjumpa dengan seorang kaunselor atau dapatkan bantuan dari ahli keluarga untuk menasihati suami, atau ibu boleh merujuk perkara ini ke pejabat agama. Macam mana kalau perangai suami tu tiba-tiba berubah? Sepanjang yang ibu kenal, dia seorang yang penyayang. Tiba-tiba sekarang dia seperti harimau yang garang. Marah saja kerjanya dan dia seperti benci melihat ibu. Mungkinkah ada gangguan jin atau gangguan sihir? Hati-hati ya, kita jangan cepat menuduh sesiapa. Ini dilarang dalam Islam. Kalau puncanya seperti ini, mungkin ibu perlu merujuk perkara ini kepada seorang peruqyah yang syar'i, iaitu seseorang yang boleh meruqyah 100% sesuai syariat Islam. Tapi hati-hati ya, hati-hati sangat-sangat. Sebab di luar sana tu terlalu ramai yang berpenampilan seperti sesuai syariat Islam, tetapi dari segi amalannya tidak. Macam mana kalau puncanya adalah suami yang suka memukul? Sehingga setiap hari di badan ibu ada saja lebam-lebam baru yang muncul. Ibu, ada perkara yang boleh kita diamkan dan ada perkara yang tak boleh kita diamkan. Kalau setiap hari ibu menjadi mangsanya, itu bukan suami yang menghargai atau menyayangi ibu. Dan suami begini perlu dibantu supaya dia menghentikan keganasannya. Lalu apa yang boleh dilakukan? Mungkin ibu perlu adukan perkara ini kepada pihak berkuasa. Okey, macam mana kalau suami tidak pernah memukul, tapi di badan ibu selalu ada lebam-lebam? Itu mungkin petanda ada gangguan jin dan ibu memerlukan ruqyah yang syar'i yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Okey, macam mana kalau puncanya adalah masalah seksual? Mungkin ibu perlu berjumpa dengan doktor. Perkara-perkara seperti ini, doktorlah yang boleh membantu. Intinya ibu, walau apa saja puncanya, kembalilah kepada Allah kerana Allah adalah pemilik segala solusi. Kalau ibu ada masalah dan kemudian ada orang datang menolong, itu adalah kerana orang itu digerakkan oleh Allah untuk menolong ibu. Jadi, bersangka baiklah dengan Allah selalu dan mintalah pertolongan Allah. Jangan sesekali pergi ke dukun, bomoh dan sebagainya ya. Jangan sesekali menundukkan atau membodohkan suami. Ini sangat-sangat dilarang dalam Islam. Dan kesan buruk dari perbuatan ini akan berbalik kepada ibu sendiri. Jadi tolong jauhi segala yang syirik. Seperkara lagi ibu, jangan tunjukkan kekecewaan ibu di media sosial. Kerana masalah ibu tak akan selesai dengan cara begini. Tetapi tunjukkanlah kekecewaan ibu itu kepada Allah. Itulah yang terbaik. Okey, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan dan kelemahan serta kalau ada salah bicara di mana-mana ya. Kalau punca yang menyebabkan ibu kecewa tidak disebutkan di sini, mungkin ibu boleh share pengalaman ibu di ruangan komen di bawah. Siapa tahu pengalaman ibu boleh membantu ibu-ibu lain kan? Okey, kalau anda merasakan video kami bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi jalan amal jariah kita bersama. Jemput kongsikan juga pandangan anda tentang topik yang dibincangkan ya. Channel ini membahas tentang menangani cabaran yang mungkin menjejaskan kestabilan emosi atau kesihatan mental dari perspektif orang yang biasa-biasa je. Jadi kalau anda ingin melihat lebih banyak video seumpama ini, tekanlah butang subscribe yang bertulis merah tu dan locengnya supaya anda tak terlepas video-video yang bakal diupload. Okey, sekian dulu. Stay safe. Terima kasih. Jumpa lagi.